Pengurusi Tuan Pengurusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Surau, yang dihormati Barisan AJK Surau, yang kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf lambat sikit, dah nak pergi tadi sikit baru pula. Baik, sebelum kita sambung kitab Idaman Penuntut, ada lebih baik untuk kita memantapkan lagi, walaupun sini ada kuliah tauhid, tapi dari segi isu-isu yang berbangkit. Contohnya, kalau kita belajar sifat 20 tu sifat wujud, kidam, baqa' lah. Tapi ini kita melihat dari segi yang lebih besar, iaitu perbezaan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga ajaran-ajaran yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya masih lagi menggunakan kitab yang sama, iaitu Ajaran Faham dan Amaliyah Aswaja, serial tanya jawab panduan bagi warga dan pengurus NU ataupun NU, Nahdlatul Ulama, iaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di Malaysia juga berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi muka surat 36. Siapakah Hizbut Tahrir? Yang lepas diterangkan sedikit ringkas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian aliran yang berbeza daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Wahabi, Jemaah Tabligh atau Jaulah, dan yang ketiga Hizbut Tahrir. Organisasi ini didirikan pada tahun 1953 di Jerusalem oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani bersama para koleganya, kawan-kawannya yang telah memisahkan. Di bahasa Indonesia ni banyak ambil bahasa Inggeris juga, Belanda dan bahasa Inggeris. Koleg itu apa? Dia punya kawan-kawan bersama para koleganya yang telah memisahkan diri dari Ikhwanul Muslimin. Biasa daripada Ikhwanul Muslimin, iaitu organisasi Islam di Mesir, dipecah keluar dari Ikhwanul Muslimin, tubuhkan Hizbut Tahrir. An-Nabhani ataupun Taqiyuddin An-Nabhani adalah lulusan Azhar Mesir yang berprofesi sebagai guru sekolah agama dan hakim. Dia berasal dari Ijzim, Palestina Utara. Ketika didirikan, organisasi ini menyatakan diri sebagai parti politik dengan Islam sebagai ideologinya dan kebangkitan bangsa Islam sebagai tujuannya. Tujuannya baiklah, bersih, suci, murni niatnya. Sistem keanggotaan merupakan ciri khas dari organisasi ini. Dia ada ahli lah. Untuk mencapai tujuannya, para pemimpin organisasi ini mengambil bahan-bahan ideologis yang mengikat anggotanya. Pelajar sekolah menengah, mahasiswa serta para sarjana mendominasi latar belakang anggota organisasi ini. Dia ini ajaran sesat, bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Tapi yang ikut bukan orang biasa. Sekolah menengah, budaklah, mahasiswa, pelajar universiti, para sarjana yang dah jadi dosen bahasa Malaysia, dosen pensyarah. Organisasi ini mendesak kaum muslim untuk berijtihad dalam mengkaji syariat secara terus menerus. Berijtihadnya itu mengeluarkan hukum, mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis sendiri. Tak pakai ni kitab ni pun tak pakai. Apa ni kitab yang dalam penuntut ni apa tak? Kitab Sabilul tadi tak. Dia Quran hadis. Ambil hukum dari Quran hadis. Daripada Quran tu keluar hukum sendiri. Hadis tu daripada hadis keluar hukum sendiri. Quran tu betul, hadis tu betul, tetapi orang yang nak memahami Quran dan hadis, dia kerana kurang pengetahuan, kurang syarat. Dan banyak kali sebut syarat nak menafsirkan Al-Quran, nak memahami makna sebenar ayat Al-Quran, wajib ada 15 cabang ilmu. 15 cabang ilmu. Saya sekali boleh tulis juga lah di cabang ilmu tu kan, biar kita nampak. Baik. Jadi inilah 15
ini untuk seseorang menafsirkan ayat Al-Quran, nak memahami Al-Quran. Pertama ilmu buah bahasa Arab, kedua nahwu tata bahasa Arab, ketiga ilmu sharaf pembentukan kata Arab, keempat istiqaq akar kata, yang kelima ma'ani susunan keadaan, yang keenam bayan dan kiasan, yang ketujuh badi' ilmu keindahan bahasa Arab, yang kedelapan qiraat bacaan, yang kesembilan aqaid ini tauhid, yang kesepuluh usul fiqh yakni dalil atau hukum, dalil hukum ya. Yang ke-11 asbabun nuzul sebab turun ayat. Yang ke-12 nasikh mansukh hukum yang masih kekal dan yang terhapus. Kalau tidak nanti hukum yang masih kekal dia pergi amalkan. Hukum yang terhapus dia pergi yang masih kekal dia tak amalkan, ataupun yang hapus tu diamalkan Yang ke-13 ilmu fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, faraid dan jinayat. Yang ke-14 ilmu hadis. Yang ke-15 wahbi, ilmu khusus. Baik, jadi Hizbut Tahrir dia tak kisah, tak cukup 15 cabang ilmu pun tak apa. Sebab dia kata ulama pun manusia, kita pun manusia. Jadi apa salahnya kita nak memahami Al-Quran? Ya memang, tapi ulama tu manusia yang cukup 15 cabang ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Awak tu cermin diri sendiri, cukup ke tak cukup? Baik, sambung Organisasi ini juga meniadakan semua bentuk ijma'. Ijma' ni kesepakatan, kecuali ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ulama ditolak. Ulama-ulama iaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali itu ditolak semua sekali. Hanya pegang Quran, hadis dan sahabat sahaja. Dan menolak illah, yakni alasan efektif rasional sebagai dasar bagi kias. Kias pun ditolak. Kias pun ditolak. Dalam Islam ni kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber hukum kita Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Hizbut Tahrir tolak kias, ijma' ulama tolak, kias pun ditolak. Jadi jangan sampai terpedaya asal ada orang memegang slogan atau menyebarkan fahaman kita ikut Quran hadis, jangan cepat ikut. Quran tu betul, hadis tu betul, tetapi adakah dia memahami Al-Quran dengan kitab tafsir para ulama? Adakah memahami hadis dengan kitab syarah hadis ulama ataupun tidak? Kalau dia kata dia nafsirkan Al-Quran sendiri, tengok cukup tak 15 cabang ilmu pada dia. Saya bukan nak suruh gaduh. Wah, asal dia sebut Al-Quran je, awak ada macam ni tak? Jangan macam tu. Wah, cik gaduh. Sa'idin suruh tanya. Dah, Sa'idin pula yang kena. Cakap baik-baik. Kan? Minta maaf. Kalau dia ustaz, minta maaf ustaz. Abang tanya ustaz, kalau saya nak tengok apa ayat yang ustaz terangkan tadi tu dekat kitab mana ustaz saya tak pakai kitab, kita buka Quran sikit. Itu kita nampaklah, itu satu tanda. Kalau kita saya lupalah kitabnya nantilah minggu depan, tak apalah, tunggulah. Mungkin ada dia lupa. Jaga baik dulu, jangan terus tuduh-tuduh. Baik. Itu untunglah bab macam tu. Untung. Realitinya tanya, Ustaz, tanya baik-baik ni Ustaz. Orang banyak tanya ni Yahudi. Tu dah kira nasib kurang baik sikit lah. Macam tu kan. Banyak tanya ni Yahudi. Ikut je, banyak tanya. Ada ke Ustaz? Sudah ada. Dan semua hidup saya sampai 37 tahun ni jumpa orang macam tu. Dia tak boleh disoal. Itu dia dah pasang pagar siap-siap. Jadi orang yang takut, jangan tanya, ikut. Yang teguh pendirian, tanya pun salah tu. Baik, sambung. Jadi itu ditolak. Hizbut Tahrir menolak ijma' ulama dan kias. Hati-hati kecuali ijma' para sahabat. Dan menolak illah, alasan efektifnya kias lah. Publikasi utama organisasi ini antara lain ialah dia punya
nama ni, dia punya cogan katalah al-takattul hizbi, formasi parti, asy-syakhsiyah al-islamiyah, cara hidup Islam. Kan cantik tu namanya, cara hidup Islam semua. Nizamul Islam, tatanan Islam, peraturan Islam. Nampak? Mafahimu Hizbut Tahrir, konsep-konsep parti atau organisasi pembebasan Islam. Nampak? Bebas Islam, bebas, merdeka. Daripada apa? Daripada ulama. Ya Allah, bebas dari ulama. Ulama itulah, kalau tak kerana ulama, alif bata pun kita tak kenal lah. Jauh kata Quran hadis. Ya. Kan kita kan tak hidup zaman Rasulullah, tak jumpa Rasulullah, tak jumpa sahabat, tak jumpa tabi'in, pengikut sahabat, tak jumpa. Tabi'in, pengikut kepada pengikut sahabat tu pun kita tak jumpa. Yang kita jumpa ni lah kitab-kitab ulama ni. Daripada kitab-kitab ni lah kita kenal alif bata, muqaddam, baru masuk Quran, baru masuk hadis. Tiba-tiba ulama yang sama yang memperkenalkan alif bata, memperkenalkan Islam, kita tolak kitab-kitab para ulama. Kita ambil Quran hadis saja. Bukan kata Quran hadis. Alif bata tu pun kalau tak kerana ulama yang sampaikan kepada kita, kitab-kitab mereka tak kenal kita. Kok tiba-tiba kok ditolak ni? Cara ni ya. Baik. Dan kaifa hudimat al-khilafah, bagaimana kekhilafahan dihancurkan. Salah satunya dia mempertahankan khilafah. Khilafah ni makna ketua, satu orang ketua untuk semua Islam seluruh dunia lah, macam khalifah lah. Baik. Syekh Muhammad Abdullah Asy-Syibi Al-Ma'ruf bil Habashi dalam kitabnya Al-Arah Al-Imaniyah fi Mafasid Tahririyah berkata, pendiri organisasi ini telah mengaku sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni apa? Dia keluarkan hukum sendiri daripada Quran hadis. Maknanya sama level dengan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. 4 imam tu imam mujtahid. Pendiri mazhab Hizbut Tahrir ni, dia mengaku sebagai mujtahid mutlak dan melakukan penyelewengan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dia buat tafsir lain, hadis lain, syarah hadis lain, serta mengingkari ijma'. Tak nak dengar dah kata ulama' di berbagai persoalan pokok-pokok agama dan persoalan furu', iaitu cabang agama. Lebih lanjut, beliau membuktikan beberapa kebatilan dari organisasi ini. Dapat saya sebutkan di antaranya adalah dalam kitab mereka. Ini bukti yang mereka ni sesat ada dalam kitab mereka sendiri. Syakhsiyah Islamiyah juzuk 1 halaman 71 hingga 72. Ini nak dapatkan ni bukan senang-senang. Jumpa sebentar ni, aku nak kitab Syakhsiyah Islamiyah juzuk 1 halaman 71 dulu. Kau nak buat apa? Mana boleh bagi senang. Ya tak? Dia kena, tak tahulah kena buat baik ke apa, macam mana lah kan. Baru dapat tengok sendiri kan. Ulama' kaji betul ke tak betul suatu organisasi, tak terus tuduh. Jadi dalam kitab mereka sendiri, kitab Hizbut Tahrir, disebutkan dan semua perbuatan manusia ini tidak ada campur tangan qada', iaitu kepastian Allah. Nampak? Perbuatan manusia ni semuanya tak termasuk dalam qada' qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak takdirkan. Sendiri, manusia tu buat sendiri. Nampak? Memahami Al-Quran tanpa belajar ilmu aqaid tauhid, habis. Lemahlah Allah Ta'ala. Aku takdirkan lain. Lain lah jadi. Alah, Allah Ta'ala tak boleh buat apa? Astagfirullahaladzim. Kerana setiap manusia dapat menentukan kemauan dan keinginannya sendiri. Ini dalilnya Al-Quran tau. Orang biasa yang motivasi suka guna Al-Quran ni. Bukan semualah. Ustaz Idin kata semua motivasi ni tak bagus. Tidak, bukan semua. Kebanyakan pun macam banyak sangat. Segelintir. Segelintir macam banyak. Beberapa lah. Seorang dua dah yang menggunakan Al-Quran. Allah tak mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum tu mengubah nasib dia sendiri. Itu Al-Quran tu. Terjemahan lah. Al-Qurannya saya lupa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Imam mungkin hafal.
Allah Ta'ala tak mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum mengubah nasib sendiri. Jadi digunakan ayat ini untuk menunjukkan bahawasanya manusia yang buat dalam ceritanya sendiri, takdir dia sendiri, bukan Allah Ta'ala. Nampak? Quran kan, tapi ulama tafsirkan lain, dia tafsirkan lain. Nampak? Itu kesan tak cukup dia membaca cabang ilmu, tetapi memahami Al-Quran sendiri. Ini jelas pendapat kaum Qadariyah. Tak habis lagi di atas ni. Pada halaman 74, maka mengkaitkan pahala atau siksa itu dosa lah Allah dengan hidayah atau kesesatan, menunjukkan bahawa hidayah atau kesesatan adalah perbuatan manusia sendiri, bukan dari Allah Ta'ala. Ini pun daripada Al-Quran juga. Faman ya'mal mithqal, siapa yang buat baik dia dapat pahala, siapa buat jahat dapat dosa. Maknanya daripada Al-Quran tu dia faham dosa dan pahala tu atas perbuatan manusia sendiri, bukan daripada Allah Ta'ala. Nampak? Sedangkan Al-Quran yang lain, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang jadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ni kan ayat Quran juga. Kenapa ambil yang satu je, yang lain tak diambil? Sebab dia dah pening. Dah pening. Bila tak belajar ilmu tauhid, dia akan pening. Dalam Al-Quran ada ayat hakikat, ada ayat zahir. Begitu juga hadis, ada hadis hakikat, ada hadis zahir. Hadis zahir tu mudah, senang. Ayat Al-Quran zahir tu mudah, senang difahami. Contoh, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir pun jangan. Fahamlah benda tu. Tak ada makna lain. Tapi kalau ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun ayat-ayat ayat hakikat, kalau ayat yang zahir, contohnya atau mutasyabihat lah, lebih tepat lagi ayat mutasyabihat dan ayat hakikat. Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang tepat, muhkamat. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina, tak ada makna lain. Dan ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar. Contoh Allah duduk di atas arash, yang lepas kita bincangkan tu kan. Itu ayat tersebut, ayat yang samar-samar. Berbeza ayat tersebut dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak serupa dengan makhluk. Jadi dua-dua ayat Quran dan dua-dua betul, tetapi maknanya tu macam mana? Ayat walam yakul lahu kufuwan ahad tu muhkamat, yang tepat, yang tak ada makna lain, memang Allah tak serupa dengan makhluk. Ayat yang mutasyabihat tadi, Allah duduk atas arash, itu perlu disesuaikan dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, iaitu istawa alal arsy, bukan maknanya duduk macam makhluk. Maknanya menguasai. Ataupun kalau ikut para sahabat, kami tak tahu makna sebenar, hanya serah pada Allah Ta'ala. Tapi istawa tu bukan duduk. Tapi kalau ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian, ulama juga menafsirkan ataupun mentakwilkan, pindahkan makna yang sesuai, bukan suka-suka hati. Ikut walam yakul lahu kufuwan ahad juga. Yang mentakwilkan ni bukan jalan-jalan yang ada di muka cabang ilmu ni. Bukan dia duduk mesyuarat. Kita bincang mesyuarat, ni makna yang sesuai ni apa? Pendapat awak? Pada pendapat saya inilah, seorang setiap satu bagi pendapat. Bukan. Dia kalau mesyuarat sekalipun, yang dalam mesyuarat tu semua 15 cabang ilmu dalam kepala. Sesuailah, kalau mereka yang mesyuarat tu sesuailah. Baik. Jadi rujuklah kitab tafsir dan rujuklah kitab syarah hadis. Ini jelas pendapat kaum Qadariyah yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau berkata, sesungguhnya perkataan kaum Qadariyah adalah kafir, bukan Islam. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Imam Malik bin Anas dan Imam Auza'i, sesungguhnya mereka itu diminta untuk bertaubat, jika tidak mahu maka dibunuh. Diriwayatkan dari Ma'mar dari Tawus dari bapaknya, sesungguhnya seorang laki-laki telah berkata kepada Ibnu Abbas,
Banyak orang mengatakan perbuatan buruk bukan dengan kotor. Yang ini kepastian Allah Ta'ala, bukan takdir Allah Ta'ala. Yang buruk ni bukan Allah Ta'ala yang nak, manusia tu sendiri yang nak. Yang baik je yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala nak semua orang buat baik. Yang jahat-jahat ni Allah Ta'ala tak nak, tapi jadi juga. Allah Ta'ala tak nak yang buruk-buruk, tapi jadi juga. Maknanya Allah Ta'ala tak nak, tapi berlaku juga. Ada sesuatu yang berlaku dekat dunia ni yang bukan kehendak Allah, bukan takdir Allah, tapi jadi juga. Ada Tuhan lain ke selain Allah Ta'ala? Sampai takdir Allah Ta'ala tak menyeluruh. Ada benda yang Allah Ta'ala tak takdirkan tapi berlaku. Allah Ta'ala tak nak tapi berlaku. Itu sebab rukun iman yang keenam, percaya baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala tu apa? Allah yang kehendaki, Allah yang jadikan. Baik dan buruk. Satu peringkat tauhid lagi kalau kita belajar, buruk tu pun nisbah pada manusia. Di sisi Allah Ta'ala tak ada satu apa pun yang buruk. Yang buruk pada mata kita tu pun, itu pun baik di sisi Allah Ta'ala. Itu tauhid. Kalau tak belajar tauhid, tak dapat memahami Al-Quran sendiri. Baik. Maka Ibn Abbas menjawab, ada orang kata perbuatan buruk bukan dengan qadar Allah Ta'ala, bukan takdir Allah Ta'ala. Ibn Abbas cakap, yang membezakan aku dengan pengikut Qadariyah adalah ayat ini. Ayat ini tak ada baris tuan, saya tak hafal, dan saya bacakan ertinya ya. Katakanlah Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat, maka jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Suratul An'am ayat 149. Maknanya ini dalil bahawasanya segala perkara baik atau buruk Allah Ta'ala yang kehendaki, Allah yang takdirkan. Contoh baik dalam kitab Tauhid, iman dan taat. Contoh buruk dalam kitab Tauhid, kufur dan maksiat. Itu pun kehendak Allah Ta'ala. Tapi kan Allah Ta'ala tak perintah. Antara kehendak Allah dengan perintah Allah berbeza. Iya ke? Nak cerita nak satu malam tak dapat. Panjang cerita ni. Kena duduk kuliah Tauhid. Ustaz Nurul mengajar Tauhid tu duduk untuk memahami. Tuan-tuan dah belajar kemarin, ulang kaji. Ulang kaji sebab ajaran sesat sekarang ni dah kita tak cari pun dia datang. Bukan dah datang, Assalamualaikum, ajaran sesat. Bukan. Kalau itu senang. Ya tak? Kita buka Facebook tu, tajuk dia kan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala duduk di atas arasy, kan? Ataupun ada orang share status. Saya ada salah seorang kontak saya tu suka share status WhatsApp tafsir Quran. Sekarang ni dia tengah share tafsir surah Yasin. Tengokkan je mana yang mutasyabihat nanti, tunggulah. Bukanlah saya nak gaduhkan dia, tidak. Nak ingatkan dia. Dia pun duduk kuliah tu, tapi tak selalu, jarang-jarang. Yang dia duduk kuliah tasawuf, dia tak duduk kuliah tauhid saja. Jadi nak sampai pada ayat mutasyabihat, kalau ada lah dalam terjemahan tu yang salah dengan tafsir yang sebenar, saya nak tegur lah. Maknanya kita sampaikanlah yang betul kan. Terima, alhamdulillah. Tak terima, macam mana kan. Rasulullah yang guru terbaik tu pun ada yang menolak. Setakat kita ni tak siapa-siapa kan. Orang tolak apa yang kita sampaikan, tak ada apalah, biasalah. Dah akhir zaman ni lagi lah. Baik, pegang itu je lah, nak sedapkan hati kan. Yang penting kita sampaikan aja, sampaikan. Yang nak dengar ada, yang nak ikut, yang nak ni ada. Baik. Tak manusia, jin. Ya tak? Manusia betul lah, dia jin yang dengar. Ya tak? Baik, jadi dalam salah satu edaran fatwanya itu apa namanya, dalil tadi bahawasanya segala perkara apa nak jadikan. Panjang lagi tuan-tuan, cukuplah sikit tentang Hizbut Tahrir, salah satu fahaman yang berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita ada rezeki kita sambung lagi, sama ada
sambungan Hizbut Tahrir ataupun yang lain juga penting tuan-tuan. Kenapa saya stopkan sekejap ilmu fikih ni sebab ilmu fikih ini seperti yang saya buat tuan kan, kalau tauhid seseorang tu betul, akidahnya betul, kalau dia beribadat, insya-Allah ibadatnya diterima. Kalau dia beramal dengan amalan tasawuf, amalannya diterima insya-Allah. Tetapi seandainya, jikalau sekiranya tauhidnya salah, akidahnya tak betul, melencong sikit saja, terpesong sedikit, ataupun dia dah belajar sepada Allah, campur dengan yang lain. Sepada Allah pun belajar tauhid 3, al-uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat pun dia belajar juga, dan dia percaya dua-dua. Sebenarnya tak boleh nak percaya dua-dua tu sebab bertentangan. Jadi andai kata masalah pada tauhid, na'udzubillah min dzalik, amalan ibadatnya tu tak diterima, buat baik tasawufnya tu dengan manusia, dengan makhluk yang lain tak diterima. Ustaz, siapa nak cakap terima tak terima? Bukan saya cakap. Bukan saya cakap. Ulama-ulama tauhid kata itulah antara kepentingan tauhid. Kalau betul tauhid, insya-Allah amalan lain diterima. Kalau salah tauhid, amalan lain tak diterima. Salah satu lagi pengajarannya dalam kubur. Kubur tu soalannya soalan apa? Dah bocor kan soalannya. Dah bocor, jawapan pun dah bocor. Dan soalannya bocor. Jawapan pun dah bocor dah. Ma rabbuka, siapa Tuhan? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Lagi apa? Apa kiblat kamu? Lagi apa? Siapa saudara kamu? Siapa imam kamu? Jawapan kan Allahu Rabbi, Muhammad nabiku, nabigi. Apa lagi? Islam agamaku, lagi apa? Orang Islam saudaraku, Al-Quran imamku, kan? Kaabah kiblatku. Macam lebih 5. Jadi soalan dah bocor, jawapan dah bocor. Masalahnya jawab tu bukan dengan hafalan, tapi dengan keyakinan hati. Kalau betul kau percaya Tuhan tu Tuhan kau, Allah tu Tuhan kau, kau kenal tak Tuhan tu? Nak kenal Tuhan macam mana? Kita kalau nak kenal orang, yang namanya kenal tu macam mana? Kau kenal tak si ni? Selamat, contoh lah. Tak ada nama lain Ustaz? Alah, contoh aja. Selamat. Yang doktor tu kan ada. Kerja mana dia? Entah tak berapa kenal. Dia kerja apa? Dah doktor, kerja doktor lah. Dok mana kan? Orangnya macam mana? Baik. Orangnya baik. Kenal sifat-sifatnya kan? Baru kenal. Jadi kalau kamu betul kata kenal Allah Ta'ala, macam mana sifat-sifat Allah Ta'ala tu? Percaya tak dalam hati sifat-sifat Allah tu? Nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal sifat-sifat Allah, kalau tak belajar sepada Allah, macam mana? Kalau belajar al-uluhiyah, ar-rububiyah, asma wa sifat, boleh kenal ke sifat-sifat Allah? Kemudian di akhirat barulah disoal tentang amalan kita. Solat yang pertama sekali ditanya. Dekat kubur, yang disoal tu tauhid. Tapi yang orang macam tu, kita tak solat kat kubur tak kena seksa. Kena. Ditanya tak ditanya, tapi diseksa yang tak solat tu, kan? Dalam kubur macam mana seksa orang tak sembahyang? Dipukul dengan apa nama ni, kuku besi, sampai 70 hasta dalam, congkil balik. Itu tak sembahyang fardu. Tak sembahyang fardu. Kalau kita pernah meninggalkan sembahyang fardu, wajib qada lah. Wajib qada. Tak sempat, niat dah ada, niat nak qada tu ada. Tak sempat nak qada, hari ni malam ni baru nak qada, meninggal. Bukan masa ni lah, tempat lain. Kan, Ustaz ni cerita memang mati, meninggal. Contoh kan, niat dah ada, ya Allah aku nak qada sembahyang. Aku pernah tinggal dulu, tak ada uzur yang boleh dimaafkan. Aku nak qada, meninggal, tak sempat. Niat dah ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Taklah termasuk dalam apa golongan yang meninggalkan sembahyang.
Tapi jangan niat dah ada, tangguh tak mati-mati, tapi tangguh lagi, tangguh lagi. Nantilah. Itu dosa lah, pasal apa? Tak ada sebab pula kau tangguh. Baik, sekolah kadang tuan, ini sambung lagi panjang ni. Mudah-mudahan nanti kita baca bersama atau dengar bersama. Jadi manfaat dari saudara tuan-tuan atau kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.